kita akan lihat kita punya Forex Factory untuk analisa semasa analisa pasaran. Fundamental ya. Kita akan lihat macam mana news yang memberi efek terhadap trading kita pada malam ini. So untuk pergerakan scanner kita, gerakan meja pair dan juga GJ, kita dapat lihat kat sini malam ni antara pair yang teramu adalah USD. Kerana kita dapat lihat sini untuk Euro USD dia bentuk huruf V kat situ. Yang mana sepatutnya kalau USD strong dia akan ke bawah menjunam. Manakala untuk GU pun sama. Dia sudah kata break resistance kat ni. Macam tak solid sangat lah. Mungkin ada sedikit rejection tapi kita tengok reaction seterusnya macam mana. Jadi untuk malam ni orang kata USD dia mungkin buat pullback kejap. Dengan pergerakan hari ini adalah negatif 0.19%. Masih lagi bearish tapi pada waktu US ni kita dapat lihat pelemahan pada dolar. Sebenarnya untuk GBP USD pair bergerak pada negatif 0.11%. Juga bearish tapi orang kata dia start mungkin patah balik. UJ memang bullish, very very bullish. 1.10% memang GP1 kena kitai lagi teruk. Lepas yang floating macam saya tu tutup je lah. Macam kami tu, Macam bukan kami, saya, macam kami. macam kami. USD CHF dia sudah buat bentuk huruf U, ada kemungkinan untuk dia turun lebih jauh. Ini adalah bentuk double top. Kalau tuan-tuan perasan kita akan talk lebih lanjut kalau kita jumpa setup di pair USD CHF dengan pergerakan terkini 0.89%. Masih lagi bullish. Adakah dia akan turun kita akan lihat nanti. UCAD kita nampak dia sedang turun dengan breakout di bahagian bawah dan kita tahu di pasaran kini bahawa CAD sedang strong pada ketika ini kerana Bank of Canada telah menaikkan central bank rate yang memang dia akan menarik trader investor untuk masuk ke currency yang rate yang lebih tinggi daripada sebelum ni. So kita boleh kata CAD agak strong dengan pada malam ni pair masih lagi bullish dengan 0.19%. Untuk AUD, USD, USD pair yang kata lebih kurang sama pair kembang. Pada malam ni kita dapat lihat USD strong tapi mungkin ada sedikit reversal pada pair tersebut. Dengan untuk AUD, USD penurunannya adalah negatif 0.35% dan Kiwi dollar NZD USD dengan negatif 0.92%. Untuk GJ masih lagi bullish walaupun di waktu London dan juga waktu New York sekarang ni kita dapat lihat pair ini agak sideways. So kedudukan semasa adalah 0.91%. Dan untuk ekonomi kalender pula untuk setakat ini kita dapat lihat kat sini bahawa hari semalam hari Isnin merupakan hari cuti untuk trade di kebanyakan negara. Antaranya untuk Bank New Zealand, Bank CHF Swiss dan juga setengah bank Euro seperti bank di Perancis dan juga Jerman. Hari Selasa merupakan big impact news untuk GBP, terutama pada 4 pagi ada pemilihan untuk government confident vote. Kalau tak confident dia pun akan bubarkan. Macam tu lah lebih kurang lah. So nampaknya macam boleh kata kat sini orang yakin dengan government lah. Sebab dia punya kekuatan dia lebih kuat pada euro kalau kita lihat kat sini. Sebenarnya pada 12.30 malam ada 12.30 pagi ada tengah hari ada news untuk Australian dollar cash rate yang dinaikkan. Sebab tu kita dapat lihat AUD lagi strong pada NZD pada ketika ini. So cash rate ni dinaikkan sebanyak 0.85% berbanding dengan forecast iaitu 0.6%. Dan bulan lepas pada sesi yang lepas adalah 0.35%. Memang sangat-sangat tinggi cash rate dinaikkan. Ini memang dia menarik pelabur-pelabur dari luar untuk masuk ke currency UD juga. Dan sebenarnya ada big impact news untuk RBA, Royal Bank of Australia rate statement. Kenapa dia menaikkan? Tuan-tuan boleh baca di kita punya Forex Factory ini di ruangan news untuk tuan-tuan yang berminat lebih lanjut. Pada 10 malam hari tadi kita dapat lihat ada media impact news untuk Canadian dollar. Bacaan PMI dia memang strong 72 banding dengan forecast iaitu 64.3. Esok hari Rabu tidak ada sebarang news. Oi, memang pelik ni. Biasa hari Rabu paling sibuk tapi kali ni hari Rabu tidak ada sebarang news. Adakah ini satu satu sandiwara? Itu dia satu sandiwara pula.
Okey, dan seterusnya pada hari Khamis kita ada big impact news untuk euro 7.30 7.45 malam, dan juga pukul 8.30 malam untuk Canadian dollar pada pukul 9 malam, dan hari Jumaat sibuk untuk pair CAD dan juga USD kerana ada big impact news untuk Canadian dollar seperti employment change dan employment rate, manakala untuk US dollar adalah CPI month per month, dengan bacaan yang kita jangkakan akan memihak pada US dollar. Okey, selesai saya punya scanner dan juga bacaan ekonomi kalender pada hari ini, dan saya akan pass ke si F untuk beliau sama tengok currency mana yang strong yang kita boleh trade Alright. dengan lebih yakin dan yang Okey, kita kata C4S. full margin ke malam ni F. Alright, okey C4S. Okey. Terima kasih banyak C4S untuk apa ni indeks dolar. So untuk saya akan share screen dulu lah. Okey, untuk currency strength, tuan-tuan boleh tengok finviz.com. Okey, finviz ni dia ada banyak tuan-tuan yang mana trade crypto pun boleh, trade forex pun boleh tengok kat sini. Okey, kita akan tengok tuan-tuan nampak banyak-banyak pair yang ada. So, yang kita tengok yang paling kuat adalah CAD. Diikuti AUD, diikuti GBP dan USD di tengah-tengah lah. Okey, yang paling lemah adalah JPY. JPY kali ni paling lemah, okey. NZD, CHF. Jangan NZD jauh pada AUD selalu sebelah-sebelah lah. Maknanya keadaan dia ni nampak banyak consolidate tuan, banyak consolidate jugalah. Kita akan lihat juga macam mana yang mana major pair semua banyak consolidate. Okey. Euro USD tuan boleh lihat nampak tak ada satu candle pun yang boleh break dominant candle bullish tu. Mana keadaan dia masih lagi consolidate sehingga dia break dominant candle bullish. GU kita pun nampak dalam keadaan consolidate. So di sini kita nampak macam ada rejection menolak ke atas Okey, tetapi macam mana pun tuan-tuan kena pastikan. Okey, sebab kita tengok dekat sini keadaan dia masih belum, kita tak boleh agak arah dia ke mana. Nak kata dia ke bawah ada juga, nak kata dia mungkin nak test ke atas pun ada, lebih kuat test ke atas lah. Okey, USD JPY. Nampak kita lihat USD dia melebihi level tu dengan 100%. Nanti kita boleh tarik Fibo, insyaAllah dia boleh naik lagi tinggi lah. Dia boleh naik lagi sikit. So minyak tuan-tuan, minyak ni kita boleh tengok keadaan dia masih lagi naik, dia masih dalam keadaan bullish. Tetapi penaikan dia agak slow lah, agak slow USD CAD, okay, kita nampak kat sini CAD lebih kuat daripada USD tapi sedikit lah, negatif 0.10. Okay, jadi kekuatan penurunan ni masih ada tuan-tuan, tetapi agak lemah sebab kawasan bawah tu adalah high volume area. USD CHF kita ada positif 0.38%. Okay, so positif 0.38%. Alright, so USD lebih kuat daripada CHF. Okay, so kita tengok keadaan dia pun mungkin kenaikan dia boleh naik lagi. Alright, tapi dia dah sampai ke level key level point. AUD USD dia ada, kita boleh lihat dia keadaan consolidate simpan lah, maknanya ada dominant candle tu belum lagi siapa mana-mana candle boleh break. Okey, untuk gold pun kita tengok dia masih dalam keadaan bermain di kawasan high volume area. NZD USD negatif 0.43%. Okey, kita tengok kekuatan pihak pada USD tapi masih belum dikonfirmkan lagi. Euro GBP negatif 0.09% dalam keadaan consolidate. GJ kita lihat kekuatan kepada GBP. Okay, kekuatan mungkin boleh naik sampai ke level resistance yang ada di atas. Bitcoin kita nampak dalam keadaan consolidate. Okey, saya akan pass kepada sahabat saya insya-Allah. Okey, terima kasih supaya atas analisa yang diberi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan lihat indeks dolar. So, indeks dolar ini kita dapat lihat bahawa pada ketika ini boleh katakan USD sangat-sangat strong. So, okay, saya akan share screen saya. So USD pair kita ni di indeks dolar memang sangat strong. Tapi kita kena lihat bahawa sekarang ni sedang berlaku rejection di kawasan support zone. Ini adalah kawasan previous support. Dan dia sudah sampai ke kawasan candle kapit yang sebelum ni. So candle kapit ni dia memang orang kata memang rejection yang sangat-sangat kuat.
Dan ini kita dapat lihat ini satu rejection. Jadi untuk pastikan US dollar ni dia akan jadi satu sell yang lebih jauh, kita kena tengok. Kita kena tengok di kawasan apabila candle daily kita sudah close. So apabila daily candle close kat sini, kita boleh tahu bahawa pair ini akan jatuh lebih jauh. Kerana ini adalah satu rejection yang very very strong. At least dia akan test ke previous bottom iaitu di 101.3. Sebenarnya di time frame H4 kita sedang menunggu confirmation lagi 26 minit. 26 minit kita boleh standby untuk sell untuk indeks dolar. Kerana kat sini kita insyaAllah akan dapat lihat correction wave yang kita boleh nyatakan rejection. Macam ni lah bentuk dia. Dan sekiranya betul-betul kena sell, dia akan jadi macam ni lah insyaAllah. Kerana dia akan buat correction. Jadi paling terdekat kita akan jangkakan dia akan turun ke bawah. At least sampai ke kawasan trend line kita. Kat sini baru mungkin ada sikit satu kata rejection area sini untuk naik semula, ataupun dia akan buat dia akan buat breakdown untuk kembali sambung buat bearish movement di time frame H4. So ini adalah peluang kita untuk kita entry sell untuk pair lain seperti di pair gold ataupun pair euro USD sebagainya. Kalau kita nak buy, manakala di pair lain kita boleh standby untuk sell sekiranya pair tersebut USD di depan, sama ada pair USD CAD, USD CHF, USD JPY. So kita nak compare juga dengan currency lain yang strong, yang fundamental seperti AUD tadi dan juga CAD. Mungkin itulah dua pair pilihan saya, dua currency lain selain USD untuk kita trade pada malam ni ya. So di time frame H1 kita dapat lihat sini rejection sell pada dengan engulfing yang strong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebelah candle lah juga dia tapau ni. Untuk satu candle engulfing di time frame H1 ni. So ini adalah satu sell yang orang kata sangat-sangat kuat. So apabila dia sampai ke keadaan macam ni, bagi saya insyaAllah pair ni dia akan indeks dolar kita akan jatuh lebih jauh. At least kita akan test trend line kita. Ataupun tuan-tuan nampak di time frame H1 kita di kena kapit kat sini, insyaAllah dia akan sampai. Kita boleh target dia sampai ke 102.0. Kalau tuan-tuan tanda sini 102.0. Okay, kat sini memang ada kawasan short zone sama. Dan juga ini adalah kena kapit. So apabila dia sampai ke kena kapit ni, dia akan melantun semula. Alright, seterusnya di time frame M30 rejection strong, dan ini adalah satu pattern yang kalau tuan-tuan selalu ikut kita live memang kita selalu mention. So pattern megaphone merupakan satu pattern yang orang kata dia akan berlaku sedikit tanda reversal contohnya. Okay, maksudnya dia ada volatility untuk pair tu bergerak apabila dia sampai di kawasan resistance ni. Dan apabila dia masuk mula dalam kawasan resistance, insyaAllah dia akan jadi satu sell, terutama kalau berlaku breakout sell macam ni. So untuk M30 memang scalping ataupun intraday, insyaAllah lebih padu kalau kita dapat set up sell di currency ataupun di pair lain. Okay, untuk M13, M15 kita akan kita memang sedang cari setup sell semula. Setup sell kat sini memang sangat-sangat hebat. Okay, so M15 kita memang sudah berlaku breakout sell dan juga diikuti dengan satu candle kapit. So candle kapit ni memang strong 102.6. Dan kat sini dia sudah buat satu candle kapit dan rejection sudah pun berlaku. InsyaAllah dia akan patah balik semula kat sini. Tuan-tuan boleh letak sell limit untuk indeks dolar kita, ataupun tuan-tuan boleh tengok candle kapit di time frame di currency pair yang lainnya untuk kita entry. Okay, so untuk saya recap balik untuk indeks dolar, di daily kita sudah sampai di satu kawasan yang dikatakan kawasan short zone, previous support, dan untuk dia jadi satu rejection sell, kita kena tengok di time frame lebih lain, time frame lebih di daily ni kita kena complete candle ni, maksudnya esok baru kita akan dapat lihat signal sell tersebut. Sekiranya candle bearish yang keluar, dia akan jadi sell. Manakala sekiranya dia jadi satu candle buy, ada kemungkinan untuk dia break kawasan previous support ni untuk test balik
ke dalam 50% Fibo ni at least 103.149. Okey, baik. Seterusnya saya akan buat pair gold. So gold di time frame daily adalah satu, kalau kita zoom lebih jauh, kita dapat lihat kat sini gold dia sudah reject di kawasan support di 17991 dan ada kemungkinan untuk gold naik semula. Kerana di time frame H4, kalau kita perasan kat sini tuan-tuan, trendline untuk jatuh sudah patah balik, dan sekiranya tuan-tuan dapat lihat kat sini ada satu kawasan zone yang dia memang rejection dia sangat-sangat kuat, terutama yang terbaru dia retest pada hari ni pukul 9 pagi tadi. So selepas berlakunya rejection pada 9 pagi ni, dia buat rejection dan bagi saya dia boleh naik ke kawasan resistance yang terdekat kita di 1866. So 1866 kat sini ada satu lagi rejection yang dia kena break untuk test pula ke kawasan resistance kita di 1880. 1880 kita frame H4. Dan sekiranya dia buat kenaikan, kita kena standby pattern untuk dia naik. So antara pattern yang kita standby kat sini adalah kita dapat tahu bahawa kawasan trendline sudah patah dan dia sudah membuat higher high perbandingan ini. So ini kawasan support, kawasan resistance. Kita hanya perlu tunggu dia breakout ke atas. So di time frame mengikutkan rule trendline kita, dia sudah break dan ini adalah satu retracement dan juga rejection di previous resistance, dan ini menjadi support yang very very strong. Kalau kita panjangkan balik, tuan-tuan boleh tengok sendiri di time frame H4. Kalau tuan-tuan ada MT4, tuan-tuan boleh lukis sendiri. So ini adalah kita punya reversal area. Kita sudah tunggu dia batak balik ke atas. Dan di time frame H1 kita dapat lihat kat sini ada kemungkinan untuk dia buat rejection di time frame H1, tapi ini kata head and shoulder yang agak lemah. Kerana head and shoulder kita faham bahawa dia akan buat rejection, tapi apabila dia turun tu, dia kena break ini untuk jadi satu sell yang lebih jauh, tapi sell breakout ni tidak terjadi. Apabila sell breakout tidak terjadi, dia akan reject, dia akan cari kawasan short zone ataupun kawasan support sekarang untuk dia naik ke atas, dan kenaikan ini sedang berlaku lah. Saya jangka untuk gold dia boleh naik sampai ke 1864 hingga 1870 untuk intraday setup, dan pair ni gold akan jadi sideway sampai ke satu masa dia breakout ke mana-mana arah. Kalau dia breakout ke atas, dia akan jadi bullish. Maksudnya kalau dia breakout ke atas 1870, dia akan test 1880. Manakala sekiranya dia break ke bawah 1830, dia akan test ke 1810 untuk gold. Okey. Jadi untuk gold time frame H1 intraday kita nampak macam ni. Jadi kita cuba tengok dulu di time frame lebih kecil, untuk ada setup-setup yang lebih menarik untuk kita masuk. So untuk USD, untuk gold ni kita untuk buat pasal sekarang ni adalah kita tak nampak lagi sebarang setup di time frame M30, time frame H1, kerana rejection sudah complete bawah. Ini adalah candle retest kalau kita nak entry. Tapi kalau setakat ni tak nak bagi signal sell pun tak berani. Mungkin dia akan test kawasan resistance, baru kat sini kita akan cari setup sell. Sini baru kita akan cari setup sell. Tapi kalau kita nak buy, kita kena tunggu dia reject semula kawasan bottom ni. Buy di sini. Okay, 1865 standby zone untuk dia jadi sell 1887. Ataupun kalau dia paling ekstrim 1873 kat sini boleh sampai. Dan untuk jadi dia buy semula, at least kita kena masuk ke 1830, 1835. Kerana apabila dia masuk ke dalam zone ni, kita boleh tahu, kita boleh faham bahawa ada kat sini, jadi dalam zone ni kita boleh dapat Windows ratio cantik. Contohnya apabila dia sampai kat sini jadi buy, candle naik, candle keluar, candle buy, rejection, kita pergi buy, dan kita boleh target at least 2 ni sebuah satu untuk gold. Kalau tuan-tuan faham support resistance, dia boleh naik lebih jauh. Kalau ratio kat sini 7.39 kalau kita dapat. Okey, 7.39 ni sebuah satu, maksudnya berapa ribu pip. Okey, itu juga 320
4 pip untuk dia test kawasan resistance, manakala kalau kita kena stop loss pun dalam apa ni, sini 43 pip sahaja untuk M30 kalau dia reject kawasan yang kita tandakan tadi. Manakala kalau sell pula, kalau kita tanda kat sini, kawasan sell pula kita boleh letak stop loss tinggi sikit dalam 92 pip, dan kita boleh target 2 ni sebuah 1. Kalau 2 ni sebuah 1, area yang logik juga untuk dia sampai. Macam ni lah lebih kurang 2 ni sebuah 1 maksudnya 187 pip kita punya TP. Tapi kalau kita betul-betul dia reject sampai ke kawasan support, rezeki kita lah, kita dapat 300 pip. Ini antara SOP yang simple yang kita boleh follow sekiranya tuan-tuan faham support resistance. Kenapa kita trade di kawasan sini? Yang pertama kerana kita ada risk reward ratio yang cantik. Yang kedua kerana kat sini adalah satu kawasan yang kerap berlaku rejection selagi dia tidak ada momentum untuk naik lebih jauh untuk pair gold. Alright, seterusnya saya akan cover CFF. Kita akan lihat pair minyak. So pair minyak bagi saya satu bullish trend, yang mana di time M30 ni saya dengan mata kasar saya sudah nampak lah pair ni akan naik, minyak akan naik kerana di kawasan resistance ni sudah break Jadi untuk lebih selamat kita tunggu dia retrace mula untuk di buy at least ke kawasan resistance 1190 kat situ dia boleh sampai. Kita boleh tanda di kawasan shadow yang tertinggi itulah, satu boleh marking kat situ boleh sampai. Dan at least pastikan dia retest mula baru kita entry, kerana ini SOP kita sama macam tadi. Kita kena tunggu dia jadi satu, kita nak dapatkan win-lose ratio yang cantik. Itu yang tujuan kita letak buy kat sini. Kalau tujuan kita letak buy limit ataupun kita pastikan dia retest mula ke kawasan trendline. Kalau dia tak retest tu tak ada rezeki lah maksudnya. Dia akan kita kena tunggu dia buat correction semula ke kawasan previous area yang sudah break. Macam di area-area sini. Area sini pernah jadi resistant. So dia akan patah balik kat sini. Kalau dia berlaku rejection di time frame lebih kecil, tuan-tuan boleh entry buy. So buy kita dah boleh dapat stop. Jadi dalam kat sini kita target ke kawasan resistant pun, kalau kita pandai money management, kita boleh dapat 2 ni sebuah 1 di sini saja untuk minyak di M30. Okay, ini setup yang orang kata sangat low risk untuk minyak kerana momentum masih buy. Jadi apa kata kita tengok di time frame daily untuk minyak ni, kerana di time frame daily mungkin ada setup yang cantik untuk kita tengok. Okay, untuk time frame daily walaupun pada semalam ada berlaku satu candle rejection, candle bearish, tapi apa yang kita faham daripada segi price action adalah candle yang close dengan shadow di bawah panjang ini masuk rejection apabila tiba di penghujung sesi trading. Ini tips dia lah. Contohnya kat sini kita faham dia nak turun pada sesi awal buka market, tapi rejection berlaku, masih bullish strong dan diikuti dengan seterusnya candle. Esoknya pun jadi candle bullish. Dan semalam pun dia nak cuba turun, tapi ada pada hujung-hujung sesi tu ada satu momentum buy naik semula dan minyak terus naik, dan hari ni pun dia follow pergerakan pada hari semalam dengan momentum apabila dia ready untuk turun tu dia reject semula jadi buy. Okay. Dan seterusnya untuk kenaikan ni saya jangkakan dia boleh target ke kawasan previous shadow 125.6 hingga 121.5 hingga 126.21 di time frame daily. So yang kalau tuan-tuan kita refreshment balik, kita ingat balik kat sini pernah berlaku sedikit volatile kerana peperangan Rusia lawan Ukraine, dan apabila market sudah stable kita dapat lihatlah momentum bullish tu masih intact, masih strong di daily, dan kenaikan dia pun kita dapat lihat dia naik perlahan tapi steady. Ini adalah sifat minyak, sifat pair minyak, kerana pergerakan dia ni biasanya akan menjadi satu arah kalau dia betul-betul jadi satu trend yang naik. So di time frame hash form kita dapat lihat kat sini dia sudah cuba untuk reject
Dan time frame H4 ada berlaku satu engulfing, tapi engulfing di kawasan resistance saya tak yakin boleh naik lebih jauh. Cuma kita kena standby. Ini adalah satu rejection macam kita tengok di M30 tadi. Apabila dia sudah patah dia punya trendline yang kita tanda tu, dan kita tunggu dia retest mula. So ini adalah cara kita untuk manage risk di time frame yang kecil. Ini kenapa saya kata kita boleh fokus setup buy di minyak. Okey, kita berehat dalam 2-3 minit sementara nak tunggu kalau tuan-tuan nak komen untuk tanya sebarang pertanyaan di ruangan komen, tuan-tuan boleh tinggalkan di page kami, ruangan komen kami, iaitu di page MFM TV Online. Okey, MFM TV Online di Facebook. Ada pertanyaan kat situ, kita akan layan. Kita akan layan bersama-sama. Jadi kita rehat buat seketika. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan, jadi saya akan buka balik pair gold tadi untuk kita buat tatapan bersama dalam 3 minit. Alright. Okay, momentum untuk gold masih lagi naik. Masa sekarang ni 18.50 dia sudah reject. Untuk entry memang tak ada setup lah untuk gold, kerana price sudah jalan pada pukul apa tadi 9 pagi tadi sampai sekarang lah. Entry semula pada waktu London pukul 2 petang hari ini. So apabila ini adalah salah satu daripada kita punya SOP juga, sekiranya tuan-tuan dapat setup di time frame di waktu Asia, jangan entry lagi, tunggu waktu London masuk, kat situ baru entry yang lebih solid. Macam ni tuan-tuan nampak ini correction di time frame di waktu London. So waktu Asia market buka pukul 9 pagi, dia reject, dia nampak berlaku breakout di kawasan previous base kat sini, dekat buy, dan dia reject semula pada hujung waktu Asia, dan dia masuk waktu London semula pada pukul 4 petang. Kita dapat lihat price naik, dan apabila masuk semula waktu US, ini perangai daripada dia buat saja hujung, dia buat rejection, kemudian dia buat satu rejection apabila dia buat satu kenaikan semula, re-entry untuk US trader. Ini sifat-sifat dia. Tuan-tuan boleh nampak lah area sini, ini waktu Asia, waktu London, ini waktu US. Ini ada goal ni ada masa-masa ada yang tuan-tuan kena entry, tuan-tuan boleh entry. So kita cuba kaji lagi. So kat sini sama juga, pukul 9 berlaku breakout, dan waktu London pukul 12 dia buat screen kapit. Ini kemudian waktu 8 pukul 8 ni waktu US, ini signal sell yang strong. Okey, waktu tuan-tuan akan dapat waktu Asia, jangan percaya. Walaupun dia buat breakout, grafik ni atau pergi entry buy, kita tengok ada kena kapit pada waktu London, kena kapit sell pula. Ini kena kapit sell adalah entry signal untuk London punya New York punya trader lah untuk masuk. Nampak candle doji ke bawah ni, shooting star ni, dan pair terus turun tinggal ke bawah. Sama juga ni 9 pagi rejection sell. Ini 9 pagi rejection sell untuk gold, dan sampai ke waktu London. Kat sini dia buat candle, dia reject kawasan support lah, kita dapat lihat kat sini juga support dia reject. Ok,
Okay, London confirm reject the sell dan entry semula pada waktu US buka. So US buka ni, perangai dia akan cuba test balik kawasan previous London macam ni lah. Ini previous London dia test, ni previous London dia test area dia yang berperangai. So ini ni hari ni dia tak sampai previous London, tapi dia rejection berlaku awal lah. Entry ni, ini antara entry candle yang kita boleh buat entry lah di target M30. Okay, kalau boleh kita fokus pada waktu US, candle apa yang keluar pukul 8, 8.30. Itu biasanya dia akan follow kita punya follow market, akan follow waktu US dengan strong lah. Okay, kalau tuan-tuan pasang kat sini, ini waktu US, waktu Asia 8.30 pukul 9.30 ada candle nak bagi candle buy, tapi sampai dia turun sampai ke waktu London baru dia buat confirmation kat sini ada base. Ini kalau tuan-tuan buy kat sini floating, dan kalau tuan-tuan buy kat sini dekat waktu London, tuan-tuan profit. Okay, dan masuk waktu US ini pukul 8.30 dia retest balik kawasan previous carpet. Dia kadang-kadang dia tak test kawasan sampai ke maksimum, so ada area dia yang dia boleh test. So kat Fibo kat sini tuan-tuan boleh tanda, maybe kat situ dia boleh sampai. Okay, yang ni teknik dah, teknik trading menggunakan waktu market open dan juga waktu US. Okay, waktu US penting lah. Waktu US biasanya kalau tuan tengok pukul 8 dia akan follow market, memang gerak jauh. Waktu-waktu Asia janganlah trade, kerana ini kadang-kadang berlaku fake out macam ni. Okay, ini berlaku fake out, banyak fake out. Ini terlepas entry walaupun dia solid sell pada waktu Asia. Okay, minyak, gold sudah settle. Seterusnya kita dapat kita cuba tengok pair USD JPY. Kita jangkakan dia akan berlaku satu setup sell, malangnya setup sell ini tidak terjadi kerana setup sell ini terbatal pada 30 Mei tu, dan masuk bulan 6 kita dapat lihat pair ni kembali menjadi bullish. So untuk USD JPY kita jangkakan dia jadi bullish, dan previous resistance dia kena retest. So kalau tuan-tuan nak buy, tuan-tuan pastikan dia berlaku semula rejection di area 131.386. So kat sini sedang berlaku sedikit rejection. Bagi saya ini adalah sedikit pullback. Kalau tuan-tuan boleh dapat lihat kat sini ada satu kawasan base. So kat sini bagi saya dia akan pantul balik apabila sudah sampai ke kawasan base. Ataupun di pair trending macam ni, saya suka gunakan pair EMA. EMA kita. Contohnya kalau dia reject EMA, dia masuk balik, dan apabila dia masuk ke dalam EMA 20, parameternya EMA 20 dia dapat match 4 ataupun daily. So apabila dia jadi bullish, dia akan naik. Ataupun kalau dia reject kat sini kawasan support, dia akan turun sampai masuk ke kawasan yang seterusnya lah, kawasan sampai dia masuk balik ke dalam MA ni dan close di atas MA tersebut untuk jadi buy semula. Dan untuk buy untuk USDJPY, saya jangkakan dia akan test sampai ke EMA 20 dulu, baru dia akan turun semula lah, ataupun di kawasan swap zone kita ni biasanya akan buat retest semula ke 20. So kalau tuan-tuan dapat rejection di EMA 20, tuan-tuan boleh re-entry buy semula. Dan untuk pair macam ni, kalau tuan-tuan dapat tengok rejection kat sini, okay, breakout untuk EMA tuan-tuan boleh buy. Apabila dia berlaku breakout, kena buy, dan tuan-tuan boleh letak buy limit di kawasan previous resistance. Contohnya kat sini tuan-tuan boleh letak at least dia punya stop loss di bawah MA. Okay, tuan-tuan boleh target risk reward ratio 2.2 nisbah 1 yang paling basic, ataupun 3 nisbah 1 dalam menggunakan EMA ni. Sama juga setup seterusnya. Kat sini dia cuba untuk naik, dan untuk JPY ni kalau tuan-tuan tengok dia buat kena kapit, dan juga ini kita nak kata dia reject EMA pun tak cukup lah.
kalau kat sini Tapi kalau tuan boleh gunakan sebagai panduan kerana kat sini dia buat rejection di kawasan base. Tuan entry kat sini. Stop loss kita di bawah base ataupun di bawah MA untuk lebih selamat. Dan kita boleh target 2 ni sebuah 1 macam tadi, dan juga 3 ni sebuah 1. 3 ni sebuah 1 kita ada water pip versus dengan 71 pip di time frame H4 ni untuk USD JPY. Okay, sebenarnya kalau dia reject balik MA ni, at least previous resistance kita boleh makan. Dan kita standby saja stop loss di bawah support ataupun di bawah trendline MA. Alright, di bawah trendline MA tu kita boleh tanda dan kita boleh dapat risk reward ratio yang cantik menggunakan teknik USD JPY ni, teknik MA. So teknik MA ni memang sangat-sangat sesuai untuk pair yang trending macam USD JPY. Okay, pair yang trending memang kita boleh gunakan untuk point per entry. Kalau tuan-tuan tengok di yang lepas pun, kalau dia sampai ke buy trend tu, ini ada rejection buy semula menggunakan MA, menggunakan MA. Dia masuk balik kat sini kita boleh re-entry. Ni masuk balik kita boleh re-entry. Target previous resistance pun dah cukup. So MA ni merupakan satu kata trader tool yang sangat berguna untuk trader-trader yang gemarkan pair yang trending macam USD/JPY. So untuk NZD/USD, saya dapat lihat tadi pair ni sedang jadi bearish. So kita cuba buat daily punya analisa dulu, top down analysis untuk pair NZD/USD. So kalau kita zoom out di Kiwi Dollar ni, kita dapat lihat pair ni sedang membuat terjunan. So terjunan, dan pada 2-3 hari lepas dia sudah retest di previous support. So di previous support kat sini kita boleh zoom out, dan saya buka line yang sudah saya tandakan. So inilah yang saya katakan previous support. Saya padam line. So ini pernah jadi support, dan ini last support dia, dan dia turun. Ini menjadi breakout, dan ini saya tak sell semula. Dan ini ada re-entry untuk sell di time frame daily. Dan pada ketika ini kita dapat lihat rejection semula di US dollar di waktu New York ni, tapi ada kemungkinan untuk price ni jatuh lebih jauh. Dan di time frame H4 masih berbaki lagi 3 jam. Saya nyangkakan pair ni akan jatuh lebih jauh. So ini adalah satu retracement masa untuk H4 dia sedang buat satu engulfing, tapi kita kena standby time frame kecil untuk ada sebarang pattern rejection. Kalau ikutkan, ini adalah satu retest mula. Macam sekitar standard kita bagi signal sebelum ni, ada satu pattern yang menunjukkan NZD/USD sedang melemah di kawasan resistance, dan betul-betul yang dia buat double top rejection. So double top rejection, dia akan jatuh lebih jauh. Kalau USD, tuan-tuan trader NZD/USD, tuan-tuan boleh standby sell pada level-level ini yang saya tandakan ni. Satu di area di sini lah. So 0.64655 hingga 0.6477747. Kat sini dia akan berlaku rejection, tapi kita kena pastikan candle H4 close dan berlaku candle bearish. Mungkin dia akan retest mula dengan di area yang lebih tinggi. Kadang-kadang dia berlaku instant rejection. Kadang-kadang dia buat retest ke previous support. So previous support yang seterusnya adalah di sini. So ada peluang untuk dia retest. Tapi secara keseluruhan ataupun secara trendingnya adalah trend sell untuk NZD/USD. Okay, cuma kenaikan tu kita tidak pasti di area mana. Ini adalah ini setup di NZD/USD ya. So di time frame H1 memang tidak nampak lagi pair ni untuk jadi bearish. Dan rejection engulfing, kita masih tunggu dia buat satu rejection. Jadi rejection yang seterusnya saya jangkakan dia akan muncul di dalam area sini lah. So area yang saya tandakan ni 0.64967, 0.65039 kat sini, insyaAllah akan berlaku satu candle sell untuk dia sambung penurunan, kerana breakout adalah breakout sell. Dan cara dia masuk tu adalah satu cara yang orang kata cara correction.
untuk AZD USD. Di taraf lebih kecil, M30 memang berlaku rejection untuk dia naik, kita biar saja. Macam saya kata standby saja, standby di area sini 0.64 0.64967 0.65039. Kat situ dia akan berlaku rejection sell. Okay, kalau kita target sell, first kita boleh gunakan Fibo. Pastikan contohnya Fibo kat sini pernah jadi kawasan support, pernah jadi kawasan resistance dan pernah berlaku, sekarang ni sedang berlaku breakout sell. So tuan-tuan boleh tanda Fibo di kawasan support ke kawasan resistance kat sini, kosong di atas atau di bawah. Dah kita target 161.8 untuk TP pertama. Kalau ada dia betul-betul momentum sell kuat, dia boleh test ke 216.8%. Okay, so 161.8 merupakan antara swap zone area. So kalau tuan-tuan tengok kat sini, memang kita nampak lah ada pernah berlaku swap zone area kat sini, area yang 161.8. Ataupun seterusnya swap zone area, iaitu kawasan support pernah menjadi resistance di area ke 261.8, iaitu 0.62777. Ni kalau kita naik entry sell. Entry sell seterusnya rejection, kita kena tunggu. Kalau tuan-tuan tarik Fibo ke kawasan double top tadi, antara level yang dia boleh patah balik 50%, 61.8, 67.8 ni memang dia akan sampai lah. Cuma tidak nampak sedikit sebarang rejection pattern di area sini. Maksimum dia boleh, jangkaan saya dia boleh naik sampai 0.50%. Kalau dia close di atas 0%, 0.95765 ini, dia close di bawah ini, dia akan jadi satu uptrend semula lah. Maksudnya downtrend dia tak valid. So money management penting kalau tuan-tuan trade gunakan price action ni, kerana kalau kita ada balance untuk kita entry pada next trade, better kita simpan untuk cover balik loss kita yang kita salah entry, kita pergi sell kat sini. Kerana money management adalah satu kata skill yang biasanya trader-trader yang mahir, yang pro, dia dapat tahu lah macam mana money management yang boleh mereka praktikkan untuk cover balik account yang sedang loss. Ini adalah beza newbie trader dan juga pro trader. So, kita cuba tengok Ricky lain, Ricky page pair mana yang ada setup lagi. So jadi JPY memang tidak ada setup, tapi ada juga potensi untuk dia reject di kawasan resistance 87.13 hingga 87.419. Kat sini adalah kawasan engulfing sebelum ni. Kita boleh standby sell ataupun kita boleh tanda trend line, mana-mana pun boleh jadi. Okay, kalau tanda trend line tak apa cantik dah. Ni nampak macam dia nak turun lah, cuma dia orang kata pair megaphone pattern megaphone ni dia volatile. So apabila dia sampai ke kawasan resistance ni, ada peluang untuk dia turun, at least dia time frame daily lah. So buat masa sekarang tak nampak sedikit pun reaction. Kita tunggu dia reject di kawasan previous engulfing. So engulfing tanda dari candle buy punya body hingga ke shadow dia. Sini ada peluang untuk dia re-entry sell, ataupun dia jadi buy, dia tekan reject kat atas tu dan dia akan turun semula lah. At least kat sini tuan boleh dapat ratio 2 ni 1 pun dah okey untuk JPY. Tapi nak katakan dia nak reject kat sini, saya biasa saya tunggu pattern lah. Pattern macam ada rejection engulfing di kawasan resistance, kat situ baru kita jangka yang price ni dia boleh turun balik. Okay, seterusnya ada lagi pair untuk kita scan pada malam ni. So daily untuk GBP USD berbaki lagi 5 jam. Kalau tuan-tuan nampak candle bullish keluar pada hari ini, tuan-tuan insyaAllah pada esok
kita boleh fokus buy kerana apa yang pair kita dapat lihat, pattern yang kita dapat lihat ni mungkin di H4 lebih jelas. Ini adalah double, head and shoulder terbalik, previous support. Okay, so ini adalah kawasan resistance yang kita kena pastikan price close. Kalau nak entry selamat, ini cara entry dia. Kita target ke previous support. So previous support kita panjangkan dia, jadi dia akan jadi resistance kat sini, dia akan sell semula kat sini. So re-entry cantik adalah di kawasan sini untuk GU. Kalau dia nak jadi sell semula kat sini pun boleh. Ini yang kata candle grafik ataupun candle ada candle lah, dia masih belum break. Ini memang pattern yang pelik kan. Dia buat sell sebatang, buy, sell, buy, sell, buy. So mungkin juga dia nak jadi sell kalau ikutkan kita punya previous support kita ada ini resistance yang terkini. Kita nampak ini support, ini resistance. Support resistance dan bawah support terkini adalah di sini. So sini adalah area support yang terkini yang mana berlaku rejection untuk dia price naik. So untuk dia berlaku sell, kita kena dia jadi grafik ni. Dia kena turun macam tu. Tapi dari segi pattern macam ni ada kemungkinan untuk dia naik juga kan. Nak kata dia ini kata pair yang volatile. Okay, nak kata dia naik ke atas tu susah juga. Tapi kalau dia betul-betul nak selamat dah, pair yang entry yang selamat adalah kita pastikan dia breakout resistance yang strong ni, dia akan jadi satu buy untuk test mula ke kawasan previous support di 1.3. Big round number memang cantik, 1.30. Di situ. Ini adalah previous resistance. Untuk GU. Okay tuan-tuan, saya rasa live kita pada malam ni setakat ni saja. Jadi sekiranya ada sebarang salah kata, saya mohon maaf. Jadi terima kasih pada follower kita yang sudi follow sampai ke hujung rancangan. Kalau ada sebarang dan kami mengharapkan tuan-tuan untuk follow lagi lah, untuk tengok kita punya live pada hari Khamis ni, hari Khamis di channel sama, di waktu yang sama. Jadi kita sudahi kita punya live pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.